Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Zahir, pengurus kempen, saya minta tolong Saudara Zahir sebab kita banyak watak dan pemimpin seperti Saudara Zahir dalam parti. Sangat berkelayakan, jawatan tinggi di peringkat swasta, senior vice president. Tapi mungkin orang parti pun tak tahu kebolehan kerana banyak watak macam ini dalam parti. Dia masuk parti semata-mata untuk berkhidmat. Jadi dia tak suka menonjolkan diri. Dia pun tak tahu. Jadi sebab itu kali ini saya dan sahabat-sahabat kata kita minta tolong Saudara Zahir. Dan Alhamdulillah memang betul segalanya diuruskan oleh kawan-kawan di bawah. Duit memang tak ada, dia pandai-pandai sendiri. Dia jual kurma pun tak bayar ni pun. Kemudian Saudara Tuan Syed, Ahli Parlimen Ledang, Pengurusi Keadilan Negeri Johor, sahabat-sahabat yang datang bersama-sama. Kami ada risiko tak sampai tadi sebab ada kontainer terbalik dekat lebuh raya. Kami tersangkut sejam lebih dalam jam, tak gerak-gerak. Saya tidur bangun tak gerak lagi, tidur bangun. Dia kena panggil kren angkat baru boleh jalan. Dan Alhamdulillah sampai juga, lambat dalam 5-6 minit. Tapi saya hargai semua kawan-kawan yang hadir dan bersetuju bahawa ini cara yang wajar kita ketengahkan untuk kempen pemilihan parti. Kalau nak jadi naib presiden, nak jadi ketua MK, ketua wanita, timbalan ketua MK, mereka perlu duduk di atas pentas dan ditanya soalan-soalan yang panas. Tak ada skrip, bukan ucapan yang disediakan. Tanya soalan saja. Ya, jadi kita akan tetap format yang ini di setiap negeri yang kita pergi. Jadi di negeri-negeri lain, esok wilayah dan juga Selangor, siapa yang menonton boleh sedia soalan awal-awal, boleh tembak. Sebaik-baiknya bagi saya, itu cara yang terbaik untuk kita memilih pemimpin. Dan saya ucap terima kasih kepada pimpinan, kepada sahabat-sahabat kerana mereka bersetuju. Kalau dia kata dia tak nak, payah juga. Dia kata aku datang, aku dah prepare skrip, aku nak cakap yang itu saja. Pun letih juga kan. Ramai pimpinan, ahli parlimen, adun, termasuk yang terbaru, Saudara Arthur, sahabat-sahabat yang saya dah lama tak jumpa. Saya kali terakhir lah betul kempen di Johor ni 2018 lah. Ada tempat saya dah tak pergi lebih kurang 10 tahun. Itu tadi ada seorang datang, saya ingat tak saya tengok ya, dengan face mask semua kan. 10 tahun tak tengok, payah. Mula tak ingat, tapi ingat suara dia. Sebab dia selalu kejar saya dekat telefon, suruh pergi ceramah. Jadi trauma akan kejar ceramah ni 10 tahun pun saya ingat lagi suara dia. Itu paling sulung, Fahmi ada paling sulung. Jadi ramai kawan-kawan yang Abang Bakar, yang Abang Bakar dulu masa saya balik daripada UK tahun 2002, saya dinasihatkan tak boleh masuk OKLIA, kena tahan. Jadi rancangannya ialah untuk duduk saya melalui Singapura sebagai pekerja kilang. Saya pernah jadi pekerja kilang. Bayangkan saya chartered accountant, balik daripada London ni tak boleh masuk Malaysia. Ini kena balik kat Singapura, melalui Singapura, beg hantar lain, saya naik bas lain sebagai pekerja kilang. Yang sambut dan atur Abang Bakar dekat belakang. Dan Datuk Akmal, dan ramai sahabat-sahabat yang saya dah lama tak jumpa sebenarnya di Johor ni kan. Saya ingat antara awal sekali saya mula datang ke Johor tahun dalam 2011 macam itu. Masa tu Pak Habib, masa tu ketua cabang di Badan Pahat kan. Masa tu kita tak menang satu kursi pun. Tak pernah menang di Johor masa itu. Awal-awal saya datang ke Johor, saya kena bawa portable speaker sendiri sebab tak ada orang nak jadi tuan rumah. Kalau ada ceramah masa tu,
tahun 2010-2011 ni, tak ada orang nak jadi tuan rumah sebab nanti kena tekan dengan FB dengan polis semua kan. Tapi saya daripada awal lagi yakin bahawa Johor ini adalah negeri yang akan mengubah negara. Sebabnya ialah dari segi peratusan pengundi, dari segi campuran Melayu, Cina, India, dari segi taburan bandar, desa, Johor ini sama seperti Malaysia. Johor adalah pelambangan yang paling tepat mengenai Malaysia, lebih tepat daripada Selangor. Jadi apa pilihan rakyat Johor, dia selalunya melambangkan keputusan pilihan raya yang akan datang. Jadi kalau kita nak mengubah negara di tahun 2010-2011, kita kena ubah dan bermula di Johor. Dan memang betul, saya ingat awal-awal pergi berceramah dekat Sekijang dengan Kak Natra dulu kan, adalah 10 orang kot. lebih. Dia lebih sebab selalunya kalau saya pergi ceramah, orang kata, tuan rumah kata lebih. Sebab apa? Sebab dia kata, wifi tak nampak dalam gelap kan. Memang saya pernah ceramah dekat Kedah kan. Ceramah. Saya tanya, mana semua orang ni? Tak ada, aku cakap seorang ni. Oh, dia orang semua duduk dalam kebun getah belakang-belakang, tak nampak. Lebih lah. Orang kata masa itu Johor ni pekat UMNO, toreh darah keluar darah UMNO, kata kan. Tapi saya yakin rakyat kita ni cerdik. Orang Johor pun rakyat kita cerdik juga. Sebab itu kali ini, selepas keputusan pilihan raya negeri Johor, bila kita tengok dapatan-dapatan yang ada, saya memang rasa terpanggil bahawa kita kena budayakan balik dalam hati kita yang kita kena yakin dengan rakyat. Kalau ada anggota kita yang atau pimpinan kita yang menyalahkan rakyat, bodoh dia. Rakyat yang bagi kita menang tahun 2018. Macam mana pula kita kata masa dia pilih kita, dia cerdik, masa dia tak pilih kita, dia bodoh? Kalau kita jadi rakyat, kita marah kan? Itu pilihan dia. Yang penting ialah bagaimana kita belajar balik daripada kempen-kempen yang lepas untuk kita ambil iktibar. Kalau kita jatuh sekali, macam mana kita nak bangkit balik? Sebab itu melihat kepada 2018 itu penting. Saudara-saudari mungkin tak sedar dalam Johor, tambah lepas kalah pilihan raya negeri kan, saudara-saudari mungkin tak sedar bahawa keadilan adalah parti yang paling besar dari segi anggota parlimen dari Johor, mengalahkan UMNO, mengalahkan DAP semua. Lepas pilihan raya lepas, kita ada 7 ahli parlimen daripada Johor, 3 lompat lah kan. Dengan rundingan kursi yang akan datang, untuk pilihan raya yang akan datang, ada kemungkinan kita boleh menang sehingga 9 ke 10 kursi parlimen itu. Di luar Selangor, di antara negeri-negeri yang keadilan menyumbang kursi parlimen, di luar Selangor, Johor adalah negeri paling kedua, nombor 2 Johor. Selangor yang tak ramai, kubu kita dapatkan. Tapi di luar Selangor, dalam tempoh 5 tahun, daripada hanya menang 1 kursi DUN Bukit Batu 2013, dalam tempoh 5 tahun saja kita boleh swing sampai Johor jadi negeri penyumbang nombor 2 kursi paling tinggi parlimen, yang meletakkan Tun Mahathir Mohamad di Putrajaya kan. Jangan siapa tepuk tapi boleh. Ada orang tepuk saja tu kan. Terlajak tepuk. Kalau lagi ya, supaya orang lupa. Kadang-kadang kawan-kawan kita pun lupa, yang dalam keadilan pun lupa, yang dalam amanah pun lupa, yang dalam DAP pun lupa. Kalau keadilan tidak menang di kursi-kursi macam Sekijang, di kursi macam Segamat, Ledang, di kursi macam Kulen Bandar Baru, di kursi macam Gurun, kursi macam Tanjung Manin, saudara-saudari, Pakatan Harapan tidak akan menang dan berada di Putrajaya tahun 2018. Kerana ini kursi yang paling susah. Kursi-kursi yang memang diberikan kat kita ni, kalau Sekijang dengan Felda, Segamat dengan Felda kan?
Tapi kita boleh swing kursi-kursi ini dalam hanya satu penggal, daripada hanya bertapak satu kursi DUN tahun 2013 kepada menjadi pemenang terbesar kursi parlimen paling banyak tahun 2018. Apa jalan kita? Jalan kita ialah kerana kita yakin dengan rakyat. Kita betul-betul yakin bahawa rakyat ni cerdik. Datuk Seri Anwar selalu sebut, don't underestimate the wisdom of the people. Jangan perlekehkan kebijaksanaan pengundi. Dia mungkin penoreh getah, dia mungkin nelayan, dia mungkin penjaja, tapi dia tahu mana yang baik untuk dia. Dan itu yang kita kena kembali, landasan yang perlu kita balik semula. Dalam keadaan kita terkapai-kapai mencari-cari selepas Siri kalah 4 pilihan raya negeri. Sebab itu saya, kalau tidak kerana pilihan raya negeri Johor, besar kemungkinan saya memang tak masuk terlibat dalam pilihan raya, dalam pemilihan kali ini. Sebab saya sebenarnya yakin bahawa kita ramai sangat pimpinan yang berkebolehan. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kita tak cukup tangan, tak cukup tempat nak letak sahabat-sahabat yang berada di atasnya, kan? Cuma saya bimbang kalau kaedahnya itu tak betul. Sebab masanya adalah singkat dan pendek. Kita hanya ada lebih kurang 4-5 bulan. Mungkin 4 bulan, tak sampai 5 bulan. Kalau tengok perkembangan terkini, terutama keputusan UMNO yang terbaru, jelas dia nak panggil pilihan raya bulan Ogos. Jelas. Kalau kita tak nak terima perkara itu, kita bodoh. Maksudnya kita ada Mei, Jun, Julai, Ogos. 4 bulan saja. 4 bulan saja, kan? Saya dah sebut bila Taufik tanya tadi tentang kemah besar dan lain-lain. Saya dah beri pandangan saya kenapa berdasarkan dapatan yang saya ada sekarang ini, saya merasakan perkara itu tak boleh diusahakan. Saya dah sebutkan. Tapi yang lebih penting begini. Kalau kita yakin dengan rakyat, kita kena hormat rakyat dan cuba mendengar maklum balas rakyat kepada kita. Apa maklum balas rakyat kepada kita? Dia rasa kita lesu. Dia rasa keadilan pakatan ni selepas menang 2018, kita kadang-kadang terlalu sibuk jadi menteri. Saya sebut begitu bukan sebab saya nak mengkritik saudara Saifuddin. Saya tahu kawan-kawan dalam amanah DAP, dia kadang-kadang dia kurang selesa dengan pandangan saya sebab dia rasa saya menyerang mereka sebab mereka ramai menteri. Tapi itulah tanggungjawab menteri. Kamu jadi menteri, kamu mewakili suara kami yang bekerja di bawah ini untuk kamu terjemahkan mandat yang kita bagi itu supaya dia dapat bina lagi kuat pengaruh yang rakyat dah bagi dalam pilihan raya. Tapi kalau semasa kamu jadi menteri 2-3 tahun, yang berlaku sebaliknya, orang makin lari, dan takkan kita tak boleh sebut langsung. Sebab kalau kita tak sebut, itu memberi isyarat kepada pengundi-pengundi bahawa kita syok sendiri. Kita tak nak terima kelemahan. Dan seperti juga mana-mana sakit, ada doktor dalam ni, untuk sembuh sesuatu sakit, dia mesti bermula dengan diagnosis yang betul. Kalau demam, kena mengaku demam supaya dapat diberi ubat demam. Kamu buncit tapi mengaku COVID, tak jadilah, dapat ubat lain. Buncit, ubat dia kamu lari, kan? Lari, diet, oh kamu buncit, kan? Jadi ini semua ialah perkara-perkara yang bermain di mata rakyat sejak 2-3 tahun yang lepas. Sebab itu nasihat saya daripada hari kedua Sheraton Move berlaku. Saya ada mesej Datuk Seri Anwar, walaupun saya dah bercuti dan saya kata saya memang tak berminat dengan politik, saya ada kehidupan sendiri, saya lebih selesa sebagai orang korporat, kan? Saya mesej hari kedua kepada Datuk Seri, dan dia cepat-cepat kata, jom kita bincang.
Ada satu gambar yang diedarkan tu kan, yang tunjukkan gambar saya, Iza, William, Saifuddin, Datuk Seri Kak Wan tu dekat pejabat kat Gasing. Ada orang kata itu gambar terkini. Mana ada, saya gemuk lagi masa tu. Itu gambar masa Sheraton Move hari kedua. Dan pandangan itu telah saya berikan macam hari ini juga, tak ubah langsung. Pandangan saya ialah, jangan cuba untuk kembali ke Putrajaya dengan jalan singkat walaupun mereka rompak. Sebabnya ialah, kalau contohnya pada ketika itu rakyat tengah marah kepada Bersatu, kepada UMNO ni kerana merompak kerajaan, mencuri, mengkhianat mandat kan. Kalau kita boleh bina dari segi kemarahan rakyat itu sehingga ada satu gelombang baru, jadi pembangkang yang betul-betul berdaya saing, cekap, yang beramanah, kita boleh masuk PRU 15 dan menang dengan mandat yang besar. Pakatan sepatutnya, kalau kena cara daripada hari kedua Sheraton Move sampai sekarang, kita boleh menang masuk PRU 15 dengan mandat yang besar, yang kita tak perlukan pun bantuan daripada katak-katak, kemah-kemah. Di pandangan itu tidak diterima. Dan saya hormat pada ketika itu ada dua pandangan. Pandangan pertama ialah pandangan saya bahawa kita tak boleh ambil jalan singkat. Orang pilih kita kerana orang setuju dengan prinsip kita. Orang setuju dengan program dan pembaharuan yang kita nak bawa. Dia tengok dengan jelas, kalau pilih PKR dan pakatan, ini yang akan berlaku dalam kehidupan seharian aku. 1, 2, 3, 4. Sebab itu lepas 22 bulan, bila perkara itu tidak sangat berlaku, dia marah. Tapi asal dia lantik kita dan bagi mandat kepada kita, sebab dia yakin dengan pembaharuan dan perubahan yang kita nak bawa. Kita kena kembali kepada yang itu supaya kalau kita terus meyakinkan rakyat, dan kita yakin dengan rakyat, kita akan dapat mandat yang lebih besar. Dengan mandat yang lebih besar, senang kita nak laksanakan reformasi tanpa takut dengan orang ni lompat tak lompat sebagainya. Itu pandangan saya seawal hari kedua Sheraton. Pandangan yang satu lagi ialah begini, yang penting ialah kita kena kembali ke Putrajaya secepat mungkin. Kalau itu bermakna mendapatkan sokongan daripada UMNO ke PAS ke atau mana-mana parti untuk mencukupkan angka, maka itu jalan yang tersuai. Saya pandangan lain, sahabat-sahabat yang lain yang menasihati Datuk Seri Anwar ada pandangan lain. Mereka mungkin rapat dengan pimpinan-pimpinan dalam UMNO, mungkin tahu perkara yang saya tak tahu. Jadi sebab itu pada ketika itu bagi saya tak bersetuju. Tapi ialah kalau ini jalannya, saya doakan supaya ia berjalan dengan baik. Saya memang daripada awal kata, kalau aku tak percaya ke UMNO ni. Susah saya nak percaya ke UMNO ni. Kalau saya lah daripada awal sampai ke hari ni kan. Dan untuk berlaku adil kepada semua, kepada anggota, kepada rakyat di luar, kaedah itu telah diberikan peluang yang cukup selama 2 tahun. Kita dah tunggu dan bagi peluang lagi dan bagi peluang lagi. Dan hasilnya bukan saja Datuk Seri Anwar tak sampai ke Putrajaya, hasilnya ia menjauhkan lagi pengundi-pengundi biasa daripada kita. Yang menanggungnya ialah sahabat-sahabat di bawah yang bila masuk pilihan raya negeri, kita kalah satu demi satu. Jadi sebab itu bagi saya pemilihan kali ini adalah jelas. Ia soal kaedah yang kita nak bawa untuk 2-3 tahun akan datang. Sebab itu saya sebut juga kepada saudara Saifuddin bahawa masing-masing kita kena bentangkan kaedah dan juga hala tuju dan dengan pendirian kita dengan jelas. Pendirian saya jelas. Kita kena kembali kepada rakyat, yakini rakyat. Okay, baik. Soalannya orang tanya, apa kamu nak buat untuk bagi balik sokongan rakyat kepada kita? Sebab itu kita kena faham pandangan rakyat. Rakyat pilih kita sebelum ini kerana kita lantang.
Kita yang awal-awal sekali selalunya membawa isu yang orang lain tak berani pergi atau tak sentuh. Soal lawan rasuah UMNO Barisan Nasional ni, kalau setakat keluarkan kenyataan media sekali-sekala, dia tak jalan sekali-sekali. Saya ingat dulu awal-awal tu, bila saya letak jawatan dalam bidang korporat dan saya ingat saya nak bagi sedikit masa kepada parti, salah satu matlamat saya, matlamat peribadi, saya tak suka orang kata orang Melayu ni dia tak kisah pasal rasuah. Sebab masa itu kadang-kadang memang betul, kalau cerita kat kampung balik cakap dengan orang, kalau cerita pasal rasuah, ada je malaun Melayu yang jawab dia ialah tak apalah, rasuah pada korang Melayu dapat bukan Cina dapat. Saya cukup anti benda tu. Apalah beza sangat orang Melayu ni sampai kononnya Melayu tak kisah pasal rasuah. Jadi matlamat peribadi saya yang pertama dulu bila saya kembali ke parti, dia bukan nak jadi wakil rakyat ke apa, tak minatnya aku. Saya nak buktikan bahawa sebenarnya kalaulah kita bawa isu rasuah ini dan yakinkan orang Melayu, buka mata mereka, dia akan mudah orang yang ambil rasuah. Orang Melayu pun benci kat rasuah. Siapa kata orang Melayu tak suka? Siapa kata orang Melayu tak kisah rasuah ni? Jadi sebab itu bila mula-mula isu pertama yang saya ambil soal rasuah kan, saya ambil isu lembu NFC. Saya tak cukup dengan setakat sebut lembu kes NFC ada ada rasuah. Dia macam cerita wayang lah. Tengok Netflix kan, tengok Netflix kan. Netflix satu cerita kan, dia akan lajak sampai 20 episod. Episod 1, episod 2, nak boleh sampai ke penghujung tu 20 episod. Kalau Korea mampus kau. Korea lagi banyak kan, satu season 25 episod, 5 season kan. Lepas tu start awal-awal tu dia flashback dululah semua kan. Sebab itu minda orang kalau cakap sekali susah nak masuk. Dia nak kena tengok drama, dia nak kena faham, dia nak kena tengok, dia nak kena yakin dengan isu tu. Jadi sebab itu kena pergi kira lembu, kena menyamar, kena pergi cari kondo. Saya dengan Akmal, saya ingat lagi pergi kejar cari kondo Charizard dekat Singapura. Saya pernah hantar Akmal menyamar jadi estate agent untuk sahkan kondo itu Nazri punya. Punyalah takut awal-awal dia. Apa ni? Pada-pada kau lah pukul kat atas tu kan. Jadi maksudnya dengan hanya bersuara dia tak cukup. Kita kena lantang, kita kena kreatif. Dia kena nampak yang kita betul-betul usahakan sesuatu. Psikologi manusia sekali. Saya ambil contoh, katakanlah ada makcik yang jual nasi lemak depan pejabat kita kan. Mungkin hari pertama orang tengok tak apalah, tak nak kan. Lama-lama tengok dia berpanas dekat situ, dia duk panggil orang semua, hati kita akan sejuk dan kita akan terpujuk. Aku nak try sekali. Parti politik pun macam tu lah dengan rakyat. Dia nak tengok bahawa kita benar-benar ikhlas. Ikhlas itu diterjemahkan dengan cara yang berpanjangan, dengan meletakkan diri kita ditembak, ambil risiko, dengan nampak kita berkorban. Bukan saja cakap berkorban, memang kita betul-betul berkorban. Ini saya berkorban, tapi dia ingat kita besar. Saya bukan tak nampak semua ni. Jadi selepas 2018 kita hilang bab itu. Rakyat rasa makin jauh daripada kita kerana kita terperangkap dengan soal kuasa, dengan soal Putrajaya dan sebagainya. Jadi kita nampak kurang agresif, kita nampak kurang kreatif, dan kita nampak kita pun samalah juga dengan UMNO, dengan PAS, dengan Bersatu. Dia duk sibuk siapa nak jadi menteri. Jadi perkara ini kita perlu perbetulkan dengan cepat. Dan jalannya ialah kita kena pilih satu pasukan yang ada pandangan yang sama, yang sanggup ambil risiko yang sama, yang juga sama kreatif, dan yang paling penting yang agak serasi dengan pengundi kat luar. Kerana kita nak dapat undi je, kita tak boleh nak syok sendiri.
kita mesti pastikan barisan pimpinan itu mesti sepasukan, kerana sama seperti semua soalan-soalan yang saudara tanya, masalah kita dalam parti, kadang-kadang kita latih, lepas itu dia bergaduh, dia tak kerja sama sendiri. Bila dia tak kerja sama sendiri, kerja tu tak jalan. Bila kerja tu tak jalan, benda tak ada kesan dengan rakyat. Jadi itu menjawab bila orang tanya saya, ya, orang kata, kenapa kena berpasukan? Kenapa kamu tak boleh bertanding sendiri? Boleh, tak ada masalah. Cuma di semua negara-negara yang politiknya matang, memang orang bertanding berpasukan. Dia bukan soal kabilah, aku tak suka engkau, aku suka engkau. Itu soal dalam politik parti lain. Siapa ada wang dia beli. Kita parti reformis, kita bawa idea yang lebih matang dan terkedepan daripada budaya-budaya lain yang lebih matang. Di negara-negara lain, memang dalam satu parti, apabila ada pemilihan dalaman parti, mereka bertanding sebagai satu pasukan. Sebabnya, pengundi nak pilih pasukan yang akan bawa hala tuju parti itu ke arah yang dia nak. Kalau kamu pilih seorang macam ni, seorang macam tu, seorang macam ni, dia masuk, habis. UMNO tak apa sebab dia ada duit. Pasukan itu duit. Dia boleh pegang orang dengan siapa yang ada duit. PAS tak apa, dia walak. Mari macam mana pun, kalau waju sampai, dia ikut. Kita bukan macam itu. Sebab itu kita perlukan satu pasukan. Kalau orang yang ada perniagaan sendiri, orang dalam korporat, maju jatuhnya sesuatu organisasi atau perniagaan itu bergantung kepada kumpulan pengurusan dia. CEO, CFO, CMO, semua itu kena sepakat, satu kepala bergerak sederak ke arah yang sama. Ini CEO ke kanan, CFO ke kiri, yang itu masuk longkang, memanglah tak ke mana. Jadi sebab itu kali ini kalau orang tanya, kenapa Dikang, kenapa Fahmi Zaino, kenapa Wegal, kenapa Mani, kenapa Nik, kenapa Kak Oji, kenapa Wadi Aminuddin Harun? Kerana mereka ini adalah calon-calon yang pada pandangan saya ada kelebihan masing-masing dengan pengundi atas pagar di luar. Jadi kalau saya nak bawa parti ini untuk memenangi hati rakyat balik, tak cukup dengan saya, Datuk Seri Anwar dan Izzah semata-mata. Orang nak tengok siapa lagi yang boleh memikat hati kami. Setiap daripada mereka ada cerita masing-masing. Kak Oji, Jundra, menghamba agukan kepada parti ini daripada tahun 99. Saya kenal Kak Oji awal-awal dulu semasa dia setiausaha kerja wanita. Dan dia antara exco yang paling cemerlang dalam 3 pentakbir. Masa Tasik Khalid pun dia dah exco, masa Azmin pun exco juga kan? Oh, tak. Eloklah tu. Masa Amir pun dia exco, dan dia exco yang jaga portfolio yang besar. Exco perumahan, exco infrastruktur. Bukan selalunya tahu kat Malaysia ni exco wanita dengan exco wanita lah kan. Dan dia dah masak dengan segala soal organisasi. Saudara Dikang, saya ingat lagi, saya minta Dikang pergi bertanding ke Tanjung Malim. Daripada kursi selamat, tidak. Orang biasa takkan buat kerja gila dia. Kalau dia lah, daripada kursi yang kamu dah selesa, yang dah ada 2 penggal confirm menang, tidak, pergi ke Tanjung Malim yang tak pernah menang. Dan Tanjung Malim tu kursi Setiausaha Agung, MCA lah, segala jenis. Manusia MCA pernah ada kat situ. And then ada berapa Felda kat situ? Ada 10 Felda. Kita tak Cina seorang. Dia hampir kerja mustahil. Ni saya beritahu ni, kamu selesa daripada umur 26 jadi adun, lepas tu jadi setiausaha politik, lepas tu jadi timbalan speaker, kemudian jadi exco. Tak guna kamu kepada parti kalau kerja kamu hanya dapat jawatan. Kalau kau betul-betul nak tolong, kau pergi kursi yang tak pernah menang, ada lebih kurang 20,000 undi tentera Setiawangsa, tak pernah menang. Dia tak mengungut, dia tak mengingit, dia tak mengajuk, tak ada apa.
Dia ambil, dia pergi buat kerja. Dan buat pertama kali kita menang Setiawangsa. Kalau tak menang Setiawangsa, kita tak menang Pakatan Harapan, tak menang di Putrajaya. Mani kan? Walaupun prestasi cukup baik di Parlimen, di saat-saat akhir. Nah, ini saya nak cerita dalaman dalam hati. Kena faham kawan-kawan yang kawan-kawan lalui. Mana prestasi cukup baik, timbalan whip kita dalam Parlimen. Saya agak pemalas di Parlimen. Masuk sekejap, ucap aku keluar. Mani dengan Wong Chen, jenis manusia yang masuk pukul 10, balik 10 malam. Tiap-tiap hari kerja gila. Yang lain yang mengaku setia dengan Anwar Ibrahim tu, kalau Anwar kena hentam dalam Parlimen, dia orang tak ada. Siapa yang bercakap? Mani mana? Tapi akhir sekali, seminggu sebelum pilihan raya, Xavier ni, tengok Xavier ni kan, Xavier dia dah boleh tahu siapa nama Xavier. Hebat dia. Dia lah ingat Rosmah je boleh buat. Xavier seminggu sebelum pilihan raya itu dia belah gitu yang Pakatan akan menang. Jadi dia nak kursi Parlimen. Sebab sebelum tu dia nak kursi DUN sebab dia nak jadi exco. Masa tu kita tak ada peluang nak jadi kerajaan kan. Jadi exco lah yang best. So dia nak kursi Parlimen. Dia nak kursi Kuala Langat. Nak juga macam mana kursi Kuala Langat. Kita orang duk beritahu, duk berhubung dengan Datuk Seri Anwar dalam penjara, jangan bagi dekat dia. You tak tahu dia macam mana. Datuk Seri terpaksa timbangkan dua-dua, Azmin pun macam ni, Xavier macam ni, kita orang macam ni. Akhirnya bagi kursi Kuala Langat kat dia. Akibat bagi kursi Kuala Langat kat dia, Dollah Sani kena tendang. Jadi Dollah Sani kena tendang Akapa. Dollah Sani terkapak-kapak. Masa tu lah. Sebab daripada Kuala Langat, last minute kena campak kat Kapak. Kita orang lah yang pergi tolong dia. Pacar dia, kempen semua daripada scratch. Kita tolong dia di Kapal. Dia menang di Kapal. Tapi ada satu casualty di Kapal. Hasil daripada permainan ni, kawan-kawan yang kartel ni dulu, yang paling besar korban mana-mana. Daripada Kapal dalam tempoh seminggu, dia kena campak pergi ke hutan melintang. Tak mana-mana. Dia tak mengajuk, tak marah, tak apa, backup, pergi Kota Melintang. Tak menang lah, of course lah. Dan lepas itu hilang segala-galanya, dia orang kaya. Saya tahu sebab dia dalam kawasan saya, dia Pandan. Keluarga dia daripada awal di Pandan. Saya kenal keluarga dia. Dah hilang segala-galanya. Kalau saya, memang aku kecil hati lah. Kau buat macam tu kat aku. Tapi dia masih dalam parti, dia membantu sampai sekarang. Kan, jadi ini semua. Ambil contoh Fahmi kan? Orang tanya saya, kenapa Fahmi Zainul? Sebab parti politik ni kita ada sedikit masalah. Kita boleh berlaku zalim pada orang. Saya pernah melaluinya sendiri. Sebab saya tinggalkan kerja gaji 40,000 sebulan, umur 30 tahun. Masa parti nak pujuk saya tinggalkan kerja, bulan bintang dia janji. Bila saya dah tinggalkan semua, saya masuk, aku dalam penjara ke lock up ke, siapa yang beritahu? Anak bini semua tak ada orang yang beritahu. Tapi saya tak apalah. Saya umur 30, gaji 40,000 sebulan. Saya boleh lah hidup dengan baik kan. Fahmi Zainul, masa dia Presiden Persatuan Mahasiswa, dia telajak berani. Telajak berani. Maksud aku tengok kan, dia tak kenal lagi kan. Jadi dia buka pintu jemput Datuk Seri Anwar datang bocah. Dia kena gantung setahun. Masa dia kena gantung setahun, siapa tanya dia? Dia makan ke, dia minum ke, tak ada orang tanya saya. Itu yang saya kenal dia buat kali pertama. Saya panggil dia, saya kata, kau tak faham politik ni. Jangan terbawa-bawa dengan perhatian sementara yang orang bagi semasa kau rasa kau star. Politik ni panjang sangat. Dia akan ada turun naik dan selalunya yang bintang bergemerlapan dia tak kekal bintang bergemerlapan selama-lamanya. Akan terus ada budak dan orang yang lebih cerdik, lebih pandai, lebih hebat daripada kita.
Kalau kita rasa kita hebat, maka kita akan kecewa dalam politik. Sebab itu dalam politik kena tahu matlamat, landasan, dan yang paling penting, mengaji, berguru kena habis. Jangan mengaji tahu jalan. Sebab itu saya ambil dia kerja. Dia memang tak suka kat saya lah, sebab saya kasar. Saya seorang bos yang memang jahat lah, mengaku lah. Saya memang kasar sebagai seorang ketua. Kasar tu bukan sebab apa, sebab kalau kamu dalam politik, kamu kena kental, kena sepak terajang, kena maki semua, kena biasa asam garam kan. Dan saya melihat Fahmi daripada dia kena gantung, balik ke universiti, kahwin, kemudian bekerja di bawah sampai sekarang, sampai dia jadi ketua AMP Pulau Pinang Exco. Sebab itu kalau orang tanya saya, kenapa saya minta Fahmi, kenapa bukan orang lain? Sebab saya rasa kita perlu orang-orang yang teruji. Kita tak perlukan bintang, kita tak perlukan orang yang hebat-hebat. Kita perlukan orang yang teruji, turun naik dengan kita. Sebab kita satu pasukan. Mustahil Anwar Ibrahim boleh buat ni sendiri dia seorang. Mustahil. Kita dah tengok dah Datuk Seri Anwar Ibrahim, walau hebat macam mana pun dia, kalau yang keliling itu tak sama, tak jadi. Sama juga macam saya. Saya mungkin rasa saya ada suara dan sebagainya. Saya seorang tak terkuat. Izzah dengan saya tak terkuat. Kita perlukan yang lain-lain, yang kepala sama, pandangan sama, yang tak angkuh, yang tahu tanggungjawab, dan yang paling penting, setiap seorang daripada mereka sangat-sangat teruji. Termasuklah lepas ni nak pergi ke Negeri Sembilan, YB Amin. YB Amin pun sama. Dia adun, dia letak jawatan dia daripada dia manager kilang sebelum tu. Bertanding tahun 2013, hampir mustahil. Dia menang 28 kan Amin? Amin menang 28. 2008 tu hampir mustahil dia menang. Dia pembangkang, satu-satunya pembangkang Melayu dekat Negeri Sembilan masa tu 2008 saya. Punyalah seksa, dia bawa Ezora je sebenarnya. Wakil rakyat bawa Ezora. Jadi bila 2013, 2018, semua orang tak yakin dengan dia. Kawan-kawan dalam pakatan pun awal tu nak menolak dia daripada dia jadi calon MB. Sebab watak dia watak orang baik. Dia tak minta jawatan, dia tak bergaduh, dia sengih. Kadang-kadang saya pun sikit hati. Sebab dia sengih je, cakap apa pun dia sengih kan. Jadi tapi ada sebab lah dia sengih tu, dan yang ada kebaikannya bila dia jadi menteri besar. Kemudian saya sebut kat dia 2017. Saya kata YB nak percaya ke tak percaya terpulang, tapi Negeri Sembilan kita boleh menang. YB kena betul-betul yakin, kena betul-betul buat kerja, insyaAllah menang. Dia seorang je percaya tau, orang lain semua tak percaya. Dia dengan anak dia, dengan bini dia lah buat kerja, dan akhirnya menang. Alhamdulillah. Cuma kenapa saya minta dia bertanding? Sebab apa? Sebab dia satu-satunya menteri besar yang menang lepas 2018, selain daripada negeri yang kita dah pernah menang lah, Pulau Pinang dengan Selangor tu kita tak pernah menang kan. Tapi menteri besar negeri lain, Kedah, Perak, Melaka, Johor, semua tumbang. Amin seorang je yang masih kekal sampai sekarang. Sebab UMNO pun rasa Allah dia baik sangat, tak sampai hati nak bawa dia bawa betul dia sengih. Kemudian kita mengikuti dengan dekat kaji selidik keadaan politik di Negeri Sembilan. Saya boleh beritahu sahabat-sahabat yang Amin satu-satunya menteri besar yang populariti dia itu terus naik mencana. Sampai ke hari ini dia menteri besar paling popular di negara ini. Dengan orang Negeri Sembilan lah, jangan tanya orang Johor. Dan dia satu-satunya menteri besar yang dia berjaya memikat undi daripada orang UMNO. Orang UMNO suka ke dia. Sebab dia jenis pergi masjid. Dia tak berubah. Hidup dia walaupun dia jadi menteri besar, dia tak berubah. Watak macam ini kita perlukan untuk menangi hati rakyat. Sebab itu dia sebenarnya tak nak bertanding.
Bagi dia buat apa lah dia, ambil lah dia, bagi apa dia tak apalah, saya bagi saya lah. Tapi kita perlukan dia supaya kita boleh loncatkan ini jenis dan mutu pimpinan yang ada dalam keadilan. Kalau kita menang pilihan raya, ini yang kita akan bawa kepada rakyat. Pimpinan yang tawaduk, yang baik, yang tak sombong, yang hidup dia tak berubah, yang rajin. Jadi sebab itu kalau orang tanya saya, kenapa perlu bertanding sebagai sepasukan? Kerana kami memang tidak bersetuju dengan soal khemah. Taufik tanya, okey, kalau lepas menang nanti macam mana kalau kalah? Kalau saya kalah, saya harap kalau saya kalah pun dengarlah pandangan kami bahawa khemah ni berbahaya. Kalau dia nak buat juga, susahlah juga saya. Takkan saya nak pergi berunding, tiba-tiba aku nak pergi berunding dengan Najib, dengan Zahid, dengan Muhyiddin tu. Tak pun kan? Jadi sebab itu saya kena bawa kepada anggota di bawah supaya soal hala tuju ni jelas. Dia sama juga soal pasukan, kerana kami dah ada pengalaman di pelbagai peringkat yang berlainan, dengan tanggungjawab yang berlainan. Kami yakin bahawa rakyat akan tetap bersama kita kalau kita kena cara kita. Biasalah kita salah pakai sikit, kadang-kadang pakai benda yang orang tak suka, macam jual lah kan kita. Peniaga makanan kadang-kadang tukar menu tu orang tak suka sikit, kurang laku sikit lah. Jadi kita kena terima maklum balas. Kalau menu itu kurang laku, carilah menu yang orang suka supaya kita boleh jual dan tarik balik kan. Jadi insya-Allah sehari-hari kami kena pulangkan keputusan itu kepada saudara-saudari. Saya bangga dengan keadilan sebab kita satu-satunya parti yang satu anggota satu undi. Masa inilah saudara-saudara nak bully semua pimpinan ke atas, nak maki, nak kutuk, nak ungkit lah masa ni. Sebab dia orang perlukan setiap satu undi. Itu best. Dalam UMNO tak ada macam ni. Berani dia bagi saya. Sebab dia bukan ada puasa kot. Kita orang, kalau ada pakcik seorang kata, kau nak undi aku tak? Paksa, dengar saja kan. Jadi kita minta supaya perbanyakkan secepat mungkin untuk mendaftar atas talian. Kenapa saya galakkan sangat mendaftar atas talian? Ialah supaya kita memulangkan hak mengundi itu kepada setiap individu. Bila dah mendaftar sendiri itu, dia tak sama macam kita pergi ke pusat pemilihan, lepas tu ada orang kempen lah, ada orang tanya, ada orang marah, ada macam-macam, ada banner semua tak. Bangun sahur tapi lepas mengundi lepas raya kan, ke sahur. Lepas raya mengundi, kalau boleh istikharah dulu. Kalau istikharah nampak muka aku, undi aku. Kan? Undi itu boleh buat bila masa tanpa pengaruh. Jadi sebanyak-banyaknya kita kena usahakan untuk kita daftarkan orang atas talian kan. Jadi kita ada 2-3 minggu ini pergi jumpa anggota biasa yang bertanding di peringkat cabang IJK. Sama-sama usahakan, tak kisahlah kita lawan sesama sendiri bertembuk, kita usahakan supaya orang mengundi atas talian. Sebab dengan mengundi atas talian, insya-Allah budaya kita dalam 1-2 pemilihan akan datang, semua calon terpaksa bersaing atas prestasi dan kelebihan masing-masing. Semua calon kena bentangkan apa yang kita nak buat, dan anggota ada pilihan dan hak untuk memilih siapa yang baik dan siapa yang layak. Jadi saya kena berhenti kat situ sebab kami kena pergi tampil. Saya minta maaf sebab buat program bulan puasa pukul 9 pagi. Tapi yalah, kami ada perbincangan sebenarnya perlu ke tidak buat buka puasa dan sebagainya. Yang ini saudara-saudari mungkin kurang setuju dengan saya lah. Pandangan saya, kalau kita betul-betul parti reformis dan budaya makan di hotel dan sebagainya adalah budaya yang dikaitkan dengan UMNO, kita patut jauhkan sedikit. Walaupun maksudnya kita belanja ILO je lah kan. Sebab yang penting bukan soal kita tau. Yang penting ialah pengundi kat luar.
Kalau pengundi kat luar tengok, alah PKR ni sejak 2018 ni mewahnya lah, dia orang semua makan kat hotel semua ni kan. Dia ada kesan sebenarnya. Kita parti yang bermula dari jalan raya, daripada ceramah-ceramah dekat bangsal. Kita jangan lupa asal-usul kita kan. Dekat Batu Pahat ni tak boleh buat apa lah, sebab memang UMNO dah menang sekarang kan. Jadi nak cari tempat kena cari hotel lah. Ini je lah dewan yang ada kan. Tapi kalau macam di Negeri Sembilan, di Selangor, di wilayah, kita semua ambil dewan orang ramai je, tak payah lah kan. Jadi saya minta maaf kalau ada orang tak puas hati. Aku tak nak undi kau sebab kau tak bagi buka puasa. Melampau macam tu kan. Kita datang supaya sehari-hari ada pemahaman yang lebih baik, dan saya ucap terima kasih atas notis yang cukup pendek. Kita ada dewan yang penuh, dan saya nak tinggalkan dengan satu peringatan saja. Saudara-saudari di Johor mungkin baru kalah pilihan raya negeri, tapi ingat yang saya sebut tadi, dalam tempoh 5 tahun kita boleh swing Johor daripada negeri yang hanya ada 1 kerusi tun kepada keadilan menjadi parti yang mempunyai kerusi parlimen paling banyak di negeri Johor. Kita akan lalui pilihan raya umum yang akan datang dalam 4-5 bulan ini dengan cara yang terbaik. Kita akan lawan dan lawan. Kita akan pertahankan 7 kerusi yang kita menang. Apapun yang terjadi dalam tempoh 4 bulan ini, kita akan cuba sedaya upaya. Apapun terjadi dengan keputusan di Johor, kita tahu bahawa Johor akan menjadi kubu kuat keadilan. Kalau bukan bulan depan, tahun depan. Kalau bukan tahun depan, insyaAllah 2-3 tahun akan datang. Dan bila kita swing balik Johor kepada keadilan, kita akan menang besar di Putrajaya. Jadi saya minta saudara-saudari balik daripada hari ini. Jangan semata-mata soal pemilihan, tanam azam itu. Tak apa, biar UMNO ni dia rasa seronok sekejap. Tak apa, sekejap je kan. Bila kita datang kembali, kita akan menang besar negeri dan parlimen. Dan pada ketika itu, insyaAllah saudara-saudari, orang yang paling boleh berbangga kerana datang daripada bawah dan kembali balik. Dan untuk itu kita kena yakin dengan diri kita, dan kita kena yakin dengan rakyat, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa, jangan datang tekuk balik lupa undi ya. Undi, dan insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk parti kita, sebab kita ada tanggungjawab yang besar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.